Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kenapa ramai sangat malam ni? Agak ramai malam ni. Mana Jalin tuan-tuan? Ni orang baru ni. Asal mana? Oh, sini noh. Apa isteri Pak Sumut meninggal ya? Ya? Pak Sumut. Pak Sumut ni, Pak Su. Tak tahu no? Tak ada kita no? Tadi pas share tu isteri mana orang tu kata? Saya pun tak tahu. Apa dia share dekat WhatsApp. Ada lah. Oh, tak apalah. Tak ada share kat WhatsApp. Saya takut orang lain dah. Tak apa tuan-tuan. Isteri mereka duk share, saya tengok dekat grup dia, saya tengok siapa yang meninggalnya. Katanya ni isteri Pak Sumat Daud. Pak Sumat Daud. Pak Sumut pula. Pak Sumat Daud. Oh ya. Oh, ke bumi dah. Pak Sumat Daud mana Di Kebun Gajah. Oh. Baik, tak apa tuan-tuan. Jadi saya pun duk tunggu malam ni tengok. Baik tuan-tuan. Malam ni kita tengok, saya asalnya nak baca kitab. Tapi saya tunggu tengok. Kitab ni lama dah kita tak baca ni. Lagi sikit nak habis. Sikit lagi. Jadi kitab ni kita baca dengan hadis tuan-tuan. Tapi kitab ni dah setahun dah kita tak baca. Kitab berkenaan dengan sembahyang berjemaah. Baik tuan-tuan. Tak apalah saya baca juga kitab ni tuan-tuan. Ataupun nak baca hadis pun boleh. Kita baca hadis lah tuan-tuan malam ni. Dah bawa lah kitab ni. Lama dah tak baca. Kitab ni kalau ramai okey lah tuan-tuan, cerita bab solat jemaah. Tak apa, kita tengok hadis kita lah. Kitab Riyadhus Salihin. Ini yang kitab asal yang saya ajak inilah di sini. Jadi kita berhenti di hadis yang ke-73. Masih lagi di bawah tajuk taqwa. Bab taqwa. Baik, jadi kita tengok hadis yang ke-73, kitab Riyadhus Salihin. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Daripada Abu Umamah, nama dia Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ini nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nama dia Abu Umamah. Sahabat Nabi ni ada 114,000. Sahabat Nabi ada 114,000. Jadi sahabat Nabi ni mendengar Nabi menyampaikan hadis, dan sahabat hafal, dan sahabat sampaikan kepada tabi'in, sampailah pada kita. Jadi sahabat yang dengar hadis pada Nabi SAW. Sama juga Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Macam mana sampai kat kita dibukukan? Melalui Nabi, para sahabat, tabi'in, sampailah pada kita. Jadi golongan yang dipilih menjadi sahabat adalah sebaik-baik umat ataupun sebaik-baik manusia ni selain pada Nabi adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in.
Baik, jadi sahabat Nabi ni nama Abu Umamah, dia dengar, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada', faqal, kata dia, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada haji perpisahan. Nabi buat haji sekali je. Nabi buat haji sekali je. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh buat haji sekali pun memadai dah lah. Haji kalau buat sekali bagus. Kalau tuan-tuan ada duit banyak, lebih bagus dengan duit tuan-tuan tu, tuan-tuan bantu orang yang susah. Itu lebih afdal. Bantu orang yang susah, fakir miskin. Kok ada kat kampung-kampung kita ni orang yang perlukan bantuan. Dengan duit tu kita pergi tolong dia, lebih afdal daripada kita buat haji berkali-kali. Boleh lah. Tapi tuan-tuan nak buat boleh je, bukan salah. Siapa nak buat haji terus, buat banyak kali pun tak apa. Saya pernah jumpa satu makcik meniaga nasi lemak tepi jalan. Tapi kaya tuan-tuan. Bisnes dia jadi tuan-tuan. Nasi lemak dia pukul 8 pagi, biasanya licin dah tuan-tuan. Dia meniaga pukul 4 pagi, pukul 8 pagi memang ditanggung beres habis. Jadi dia punya untung tu banyak lah. Dia cerita kat saya, dia dah buat haji dengan nasi lemak dia ni 5 kali. Banyak tu. Tak apalah tuan-tuan, dia nak buat 5 kali pun terpulang. Tapi dari segi hukum Islam, haji ni sekali cukup, tak perlu banyak. Sekali je tuan-tuan pergi haji, lepas tu rasa duit banyak lagi, tuan-tuan sedekah. Ada satu orang kaya yang saya dengar cerita lah, kaya, pencen dah, businessman tuan-tuan, businessman. Dia dah pencen dah, tapi dia punya syarikat punya apa, punya pulangan dia sebulan 140,000. Sebulan 140,000 gaji dia. Dia dah pencen dah, umur 60-an dah. 140,000. Ini syarikat dia punya kan, masih berjalan lagi. Jadi orang tanya dia, buat apa duit tu? 140,000 tiap-tiap bulan. Setahun dah dapat 1.4 juta tuan-tuan. Tapi dia bagi tahu pada ustaz tu lah. Saya dengar cerita pada ustaz tu lah. Ustaz tu dengar cerita pada apa, orang kaya ni, dan ustaz tu cerita pada saya. Katanya orang kaya ni kata dia dapat sebulan 140,000, dia punya bisnes. 70,000 sedekah. 70,000 sedekah. Dia belanja sikit je tuan-tuan. Dalam 20,000, yang lain semua infak tuan-tuan. Infak semua di jalan Allah. Jadi tuan-tuan, kalau duit banyak, lebih afdal tuan-tuan buat haji sekali. Kalau ada duit banyak sangat, tuan-tuan pergilah bantu anak yatim. Kadang-kadang dalam kampung kita pun ada orang yang susah, yang kita terlepas pandang tuan-tuan. Itu lebih besar pahala dia daripada kita berulang kali melakukan haji. Kalau umrah nak buat banyak kali tak apa, haji kan mahal tuan-tuan. Itu pun umrah sekali pun memadai. Kalau rasa duit banyak, bantu orang kampung yang susah, lebih besar berganda-ganda pahala daripada kita buat umrah berkali-kali. Baik, Nabi buat haji sekali je. Hajjatul wada' nama dia, haji perpisahan. Sebab lepas Nabi buat haji ni, Nabi balik ke Madinah dan Nabi pun sakit sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sakit itulah Nabi SAW meninggal dunia. Baik. Jadi Nabi ini haji perpisahan. Jadi waktu Nabi berkhutbah tu, ingatkan para sahabat dan kita umat Islam semua tuan-tuan, sampaikan apa benda yang kita kena pegang tuan-tuan. Banyak pesanan Nabi, ada orang letak kat rumah kan, khutbah Hujjatul Wada', khutbah perpisahan, khutbah akhir Nabi tuan-tuan kepada ramai para sahabat. Ni antara isi khutbah dia. Ni antara isi khutbah terakhir Nabi di mana? Di Mina kan, di Mekah tu. Kita tengok apa kata Nabi. Faqal, sabda Nabi SAW, ittaqullah wa sallu khamsakum. Takwalah pada Allah. Yang pertama, bertakwa pada Allah. Pesanan Nabi mula-mula bertakwa pada Allah. Tuan-tuan, hari sembahyang Jumaat pun khatib kata ittaqullah. Betul tak? Dan khatib mesti sebut, tak sebut batal khutbah. Tuan-tuan dengar kan khatib kata, faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Betul tak? Dia akan sebut wajib ittaqullah tu. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, Nabi SAW dalam beberapa hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah bagi peringatan kat para sahabat. Yang ni yang lepas akan datang. Waktu ni Rasulullah nak wafat lah beberapa hari lagi. Peringatan Nabi ni peringatan yang mau'izah balighah, peringatan yang sangat-sangat orang panggil apa, menggoncang jiwa, yang meruntun jiwa. Balighah ni maksud dia yang menyebabkan apa? Zarafat minhal uyun. Kata sahabat, orang dengar apa peringatan Nabi ni menangis semua sahabat Nabi.
Wa wajilat minhal qulub, hati ni menjadi takut dengan apa? Benda yang nak berlaku akhirat nanti, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila dengar peringatan Nabi yang sangat takut ni, para sahabat tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ausina, berilah wasiat. Wasiat ni tuan-tuan, maksud dia nasihat yang sangat-sangat penting yang kita kena pegang selama-lamanya. Itu makna wasiat. Pegang, berilah kami wasiat, nasihat yang kami nak pegang sungguh-sungguh. Nabi mula-mula Nabi sebut apa? Ausikum bitaqwallah. Pertama takwa, tuan-tuan. Nabi pun mula-mula pesan takwa. Tuan-tuan, takwa, tuan-tuan, selamat, itu je. Hidup kita ni banyak gangguan, banyak masalah pasal takwa tak ada. Tuan-tuan tengok tadi kan, siang tadi ada orang perempuan pakai tudung. Orang Melayu kita, tuan-tuan, duduk dekat Jambatan Pulau Pinang nak terjun lah. Tapi ada dua orang wartawan yang sempat pauk dia, tangkap, tarik ke bawah. Tarik dia sebelum dia lompat. Tuan-tuan nampak, kadang-kadang hidup kita ni berhimpit, banyak masalah, pusing. Takwa, tuan-tuan. Kalau ada takwa dalam hati tuan-tuan, hidup tuan-tuan bahagia. Rahsia kehidupan bahagia ni takwa, tuan-tuan. Itu rahsia kehidupan bahagia ni. Bukan duit, tuan-tuan. Saya dulu mengaji di Kelantan. Ada satu orang kaya. Bini tiga. Tuan-tuan, bini berapa? Satu kan? Kahwin belum? Bini apa? 3 tak mau. Bini 3, tuan-tuan. Bunuh diri, gantung. Kaya, tak tahu, mungkin dia tak dapat urus. Dia tension dengan isteri dia ke, dia tension dengan keluarga dia ke, bisnes dia ke, gantung. Kaya bukan jaminan. Tuan-tuan tahu Susilawati kan, yang kena bunuh dengan India tu kan? Ada kes Susilawati lama lah, 2008. Yang kena bakar apa semua kan. Dia bukan masalah perkauman. India tu pun kalau orang yang duduk jiran kata India tu bagus. N4 Naban, mati dia pun. Kena gantung, tak silap saya 2016. Kena gantung lama dah. 2016 dia 2 orang ke 3 orang kena gantung. Dia antara Pak Naban tu, orang yang jiran dia kata dia bagus. Cakap Melayu fasih. Tak menyakiti jiran baik, sembang baik. Tapi dia bunuh Susilawati. Pasal apa? Nak kata miskin kaya. Pak Naban aset dia kata berpuluh juta. Aset dia. Dia ada berpuluh juta aset Pak Naban ni. India tu kaya. Tapi tuan-tuan tu lah. Kadang hati itu tak puas hati. Urusan bisnes dia rasa rugi, dia rasa tertipu. Dan dia bertindak, tuan-tuan. Bukan harta, tuan-tuan. Takwa, tuan-tuan. Jadi takwa ni apa saya sebut kat tuan-tuan? Simple je. Tuan-tuan lakukan segala perintah Allah, tuan-tuan tinggal segala larangan Allah, itu saja. Yang wajib buat, yang fardu buat, puasa yang fardu buat, yang sunat buat sekadar mana kita larat dah. Hak wajib jaga elok-elok. Dosa jangan buat langsung. Dosa yang kadang-kadang menyebabkan kita susah. Kadang-kadang rezeki itu patutnya kita dapat pada masa itu, di tempat itu, kadang-kadang ditangguhkan sebab dosa, tuan-tuan. Dosa kita ni menyebabkan rezeki menjadi sempit. Kerja menjadi susah, fikiran menjadi runsing. Dosa, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tinggal dosa, tuan-tuan bahagia. Buat segala wajib, tinggal yang dosa, tuan-tuan bahagia. Allah Ta'ala jamin kebahagiaan. Nah, sebab tu dia pesannya pertama takwa, tuan-tuan. Kita mukhatib mesti sebut takwa. Tuan-tuan kalau takwa, tuan-tuan bahagia. Itu je, tuan-tuan. Simple, mudah je. Tuan-tuan takwa, tuan-tuan bahagia. Kalau kita tak takwa, kita sengsara, tuan-tuan. Pertama, pesan Nabi SAW, bertakwalah kamu pada Allah. Buat segala yang wajib, tinggal segala yang Allah Ta'ala larang. Tinggal semua, tuan-tuan. Yang kedua, pesanan Nabi lagi, wasallu khamsakum. Semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu, tuan-tuan. Nabi sebut 5 waktu ni semayang 5-5. Zuhur dulu ke subuh dulu? Zuhur dulu. Sebab bila turun daripada Isra' dan Mi'raj, diwajibkan semayang 5 waktu sehari semalam. Maka semayang yang pertama dilakukanlah zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Dan hadis yang cerita tentang semayang 5 waktu ni, dari segi makna lah, tuan-tuan.
dan dia menjadi ijma' semayang 5 waktu. Boleh lah. Tapi ada orang dia semayang 1 waktu. Ada 1 waktu. Saya pernah jumpa seorang pensyarah, tak tahu fahaman apa. Semayang subuh, dia kiranya waktu subuh tu dia qada 5 waktu sekali, tuan-tuan. Ini mazhab apa tak tahu, 1 waktu ya. Semayang sehari 1 waktu. Ada orang semayang 2 waktu ya, ada. Apa dia? Maghrib, Isyak. Pasal apa? Pasal main masjid boleh sembang dengan kawan. Betul tak? Subuh, Zuhur, Asar tak semayang. Tapi waktu 2 ya, Maghrib, Isyak. Ada juga 2 waktu, ada juga. Dia semayang subuh, lepas tu Zuhur dia jamak dengan Asar, Asar, Maghrib dengan Isyak tanpa apa-apa sebab. Ini pun silap, tuan-tuan. Mana ada? Dalam hadis sebut jelas, tuan-tuan, semayang ni 5 waktu. Wasallu khamsakum. Banyak hadis dia, tuan-tuan, semayang 5 waktu. Adapun dalam ayat Quran sebut wa aqimus salata tarafin nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dirikanlah salat pada 2 tepi siang dan 1 permulaan malam. Betul? 2 tepi siang. Yang pertama subuh, tepi siang pertama. Tepi siang yang kedua adalah Zuhur dan Asar. Sebab tu, tuan-tuan, tepi siang antara subuh dengan Zuhur tu jauh. Sangat jauh. Betul tak? Kemudian dah bila tergelincir matahari masuk Zuhur, sampailah Asar. Itu tepi siang yang pertama. Kemudian wazulafan minal lail, dan permulaan malam. Permulaan malam ni, tuan-tuan, permulaan malam daripada Maghrib sampai Isyak, tuan-tuan. Sebab tu Maghrib pendek. Maghrib pendek ya, tuan-tuan, semayang. Satgi Isyak. Isyak belum tengah malam lagi, tuan-tuan. Masih lagi di permulaan malam. Belum sepertiga malam lagi. Tengah malam pun belum. Maksud ayat Quran tu, tuan-tuan, dirikanlah kamu pada 2 tepi siang dan permulaan malam, 5 waktu tu. Seperti mana yang Nabi sebut, wasallu khamsakum. Semayang 5 waktu. Jangan tinggal semayang, tuan-tuan. Baik. Nak jamak boleh kalau kita ada urusan perjalanan, ataupun kita ada urusan yang tak dapat elakkan, yang mustahak, tuan-tuan. Contohnya doktor yang apa? Merawat pesakit. Tak? Dia operate pesakit, operate. Tengok nak habis Zuhur dah. Pesakit ni tak selesai lagi operate. Takkanlah doktor kata, nampak pandai-pandai yang buat saya, aku pergi semayang. Matilah kawan tu. Mana boleh. Dia boleh jamak waktu tu. Jamak dengan Asar. Boleh bila ada keperluan. Sama juga kita, tuan-tuan, dulu perbahasan kan, kalau sangkut dalam kereta kan, naik kereta kan, ni KL lah kadang-kadang jadi, kita balik kerja sangkut jam. Betul tak? Jam ni Maghrib nak habis lah. Betul tak? Kita Asar semayang kat pejabat, ni malam ni Maghrib pendek, jadi Maghrib dah nak habis. Jadi, tuan-tuan, macam mana nak buat? Sekali-sekala boleh dia jamak, sekali-sekala. Kalau kerap berdosa. Sekali-sekala boleh. Nabi pernah sekali saja Nabi jamak di Madinah. Sekali saja Nabi pernah jamak di Madinah. So kalau nak ikut Nabi, buat sekali je, tuan-tuan. Betul? Jangan buat banyak kali. Siapa yang buat banyak kali, tiap-tiap hari di semayang 3 waktu, ini adalah bid'ah dan ini adalah perkara yang salah dan menjurus kepada kesesatan, tuan-tuan. Ada, tuan-tuan, tapi kalau ada keperluan, bukan saja-saja, tuan-tuan. Jadi dalam hadis ni banyak, dan malah dalam hadis ni banyak, tuan-tuan. Banyak Nabi sebut wasalawatul khams, semayang 5 waktu. Hadis Isra' dan Mi'raj lagi 5 waktu. Sangat banyak hadis sebut semayang 5 waktu. Siapa sebut semayang 3 waktu, dia telah bercanggah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semayang, tuan-tuan, jaga. Semayang ni benda yang sangat penting, tuan-tuan. Dalam banyak-banyak ibadah ni, tuan-tuan, semayang nombor 1. Sebab Isra' dan Mi'raj kan. Zakat Rasulullah terima waktu Rasulullah duduk di bumi. Puasa waktu Rasulullah duduk di bumi. Haji Rasulullah SAW duduk di bumi. Tapi semayang Rasulullah nak terima naik ke atas. Isra' dan Mi'raj kan, naik ke atas. Mula-mula dapat berapa waktu? Berapa waktu, tuan-tuan? 50. Lepas tu kurang, betul tak? Kurang 5. Kurang 5 sampai jadi 5. Ada orang kata
Pasal apa Allah Ta'ala tak bagi 5 tu ya? Kata orang macam tu kan. Kalau orang yang buat lawyer buruk tu, saya nak tanya, pasal apa Allah Ta'ala tak bubuh kita semua dalam syurga? Betul tak tuan-tuan? Pasal apa Allah Ta'ala tak bubuh orang jahat dalam neraka? Betul tak? Lah ni punya banyak orang jahat atas muka bumi. Betul tak? Yang zalim ke orang, zalim pada rakyat dia, zalim pada orang manusia. Kenapa Allah Ta'ala tak bunuh dia semua kan senang? Betul tak? Selesai masalah. Kita bukan Tuhan. Betul tak tuan-tuan? Banyak benda kita tak boleh fikir pun. Kita nak fikir tentang apa? Zat Allah tak boleh. Perbuatan Allah kita tak boleh fikir. Ni nak fikir sibuk pasal perbuatan Allah. Ni yang buat ni lah nama dia Husin Haikal nama dia. Dia menafikan cerita tu. Kata mana boleh Nabi dia minta pada Allah 9 kali. Lah kita semayang 17 kali minta. Betul tuan-tuan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 17 kali minta. Tuan-tuan tak baca dalam semayang, batal semayang tuan-tuan. Betul tak? 17 kali minta. Rasulullah 9 kali je minta. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Udu'uni astajib lakum, minta pasti aku perkenankan. Doa tuan-tuan. Rasulullah berdoa. Kan Rasulullah bila naik Rasulullah berdoa pada Allah, Ya Rabb, wahai Tuhan, khaffif ala ummati, kurangkanlah bagi umatku. Ini doa tuan-tuan. Apa salahnya doa? Nabi doa 9 kali dia kata tak logik. Apa tak logiknya? Kita doa 17 kali tuan-tuan. Dalam semayang tuan-tuan. Kalau orang nak fikir lagi tuan-tuan, pasal apa lah Allah Ta'ala tak bagi 5 ya? Tuan-tuan tanya dia pasal apa Allah Ta'ala tak jadi syurga ya? Tuan-tuan. Semua orang masuk syurga, tak ada orang masuk neraka tuan-tuan. Pasal apa Allah Ta'ala pergi buat syaitan bagi mati syaitan dengan iblis? La ilaha illallah. Hang bukan Tuhan. Betul tak? Akal kita terbatas. Banyak benda yang kita tak sampai pun capai dengan akal kita ni. Bila kita nak guna akal kita ni, kita nak menjustifikasikan perbuatan Allah, mengarut dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, 5 kali semayang tuan-tuan. Dan 5 kali kita ni, sekali semayang macam 10 waktu. Sebut dalam hadis. Maknanya dia tuan-tuan semayang 5 waktu ni, tapi likulli salatin 10. Tiap-tiap waktu terkira 10. Tuan-tuan semayang zuhur tu, kira tuan-tuan semayang 10 waktu. Asar 10 waktu. Maghrib 10 waktu. Sehari semalam kita semayang 5 waktu. Di sisi Allah 50 waktu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal nak bagi umat Nabi SAW ni ramai masuk syurga. Kita ni kan umat terbaik. Quran sebut kuntum khaira ummatin. Kita ni umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia. Jadi tuan-tuan ramai masuk syurga. Ahli syurga ada 120 saf, 80 saf daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dan 80 tu duduk kat depan. Lagi 40 saf duduk belakang. Saf Nabi-Nabi lain duduk belakang. Pasal apa? Kita ramai. Kita puasa 30 hari. Umat terdahulu tak? Dalam 2-3 hari ya. 3 hari ya umat terdahulu. Kita puasa 30 hari. Semayang 5 waktu. Pasal apa semua ni? Kita umat terbaik dan paling ramai masuk dalam syurga. Jadi tuan-tuan, pesan pada kawan-kawan ke siapa-siapa, malas lagu mana pun jangan tinggal semayang. Lagu mana teruk pun semayang jangan tinggal. Semayang tu Nabi sebut as-salatu imaduddin. Semayang tu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa dirikan solat dia telah menegakkan agama dia. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa tinggal solat dia telah menghancurkan agama dia. Semayang jaga tuan-tuan. Kalau tak semayang tuan-tuan, susah tuan-tuan. Kalau tak semayang susah. Sampai ada ulama yang berpandangan orang yang tak semayang boleh jatuh kufur. Ada pandangan tapi itu pandangan yang lemah. Pandangan yang betul, orang tak semayang dia masih lagi Muslim. Tapi semayang jaga tuan-tuan. Apa-apa keadaan dirikanlah semayang. Tapi tuan-tuan, ada orang tuan-tuan pernah jumpa orang tak? Dia semayang rajin. Ayah rajin, main masjid rajin. Bila dia dah tua-tua, dia sakit. Kencing kan. Kencing dia tak apa, kena pakai paip kencing. Ataupun dia kencing bertabung tuan-tuan. Mungkin dia punya prostat dia dah tak berfungsi. Jadi dia ni najis di badan dia. Maka dia pun tak semayang. Pasal apa? Dia rasa tak selesa nak semayang, badan dia penuh dengan najis. Rasa tak selesa semayang, badan dia penuh dengan najis. Dia kata nantilah aku sihat, aku qada balik. Dan betul, bila dia sihat dia qada balik. Kalau dia tinggal sebulan dia qada semayang dia.
Kalau dia tinggal 2 bulan dia qada sembahyang dia. Tapi kalau waktu dia sakit, badan dia ada najis kan, bobek najis lah, tiup najis kan, najis tu. Dia tak sembahyang. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang lagu tu? Ke tak pernah? Masa dia badan dia kotor, najis, dia tak sembahyang. Pernah jumpa ke tak pernah? Tak pernah. Ada kan? Ada kan tuan-tuan tengok, ada je orang lagu tu. Kalau ikut dalam mazhab kita tuan-tuan, majoriti ulama, macam mana pun sembahyang. Kita kena tangkap masuk dalam penjara tuan-tuan. Dalam penjara nak ambil uduk tak boleh. Nak tayammum tak boleh, uduk tak boleh. Baju dia tak bagi pakai, mungkin dia bagi pakai solat pendek je. Boleh jadi dia langsung tak bagi pakai baju. Solat lagu mana? Baju langsung tak ada, aurat tu, uduk pun tak ada, tayammum pun tak boleh. Penjara kan? Tawanan perang ke? Macam mana nak buat? Kalau ikut majoriti ulama, solatlah lagu mana pun. Solatlah lagu mana pun. Tapi ada tapi sikit lah. Dalam satu pandangan, yang ini bukan pandangan kita tuan-tuan lah. Ini pandangan umat Islam yang berada di Morocco. Pandangan Imam Malik dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, kalau orang yang apa? Kalau orang yang mana dia macam tu lah, badan dia ada najis, tak boleh buang kan, ataupun dia tak ada pakaian yang boleh tutup aurat, ataupun dia tak boleh ambil uduk, tayammum tak boleh, uduk tak boleh, tayammum pun tak boleh, sakit, ataupun ditahan, maka dia gugur kewajipan solat. Ada, diberi tangguh sampai dia mampu solat. Boleh lah. Saya bagi tahu tuan-tuan supaya kalau tuan-tuan jumpa orang lagu tu, kita bersangka baik dengan dia. Nah, gitulah. Baik tuan-tuan, jadi sembahyang 5 waktu. Kemudian wasumu syahrakum, puasa tuan-tuan. Selupa tuan-tuan. Tuan-tuan bila tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan kena tahu hukum hakam dia. Tidak tak sah. Tidak tak sah. Sebelum saya pergi tuan-tuan, Nabi Muhammad sebut sembahyanglah 5 waktu. Tuan-tuan, sembahyang ni dia ada berapa rukun tuan-tuan? Berapa rukun? Saja ulang ya tuan-tuan. Sembahyang ada berapa rukun? Berapa tuan-tuan? Tak dengar tuan-tuan? Tak, orang ni jawab tahu tapi nak jawab, alah ustaz, kami tahulah ustaz. Cik, tidak. Tanya empat sembahyang, rukun sembahyang buat apa? Tanyalah susah sikit. Cik. Okey tuan-tuan, dia ada 13. Kita kena tahu tuan-tuan. Kalau kita tak tahu, nanti sembahyang kita, kalau ikut sebagai ulama, ikut Imam Ghazali rahimahullah, siapa yang tak tahu rukun solat, yang rukun dia kata bukan rukun, ataupun yang sunat dia kata rukun, sembahyang dia boleh jadi tak sah menurut sebahagian ulama lah. Jadi rukun kena tahu. Apa saja ibadah tuan-tuan buat, kena tahu rukun dia, asas dia. Tak boleh tinggal. Tinggal batal. Pertama rukun solat apa tuan-tuan? Saja revision yang ni. Pertama apa? Rukun sembahyang pertama apa? Apa ustaz, senang sangat soalan ni, tak mau jawab. Jawab je lah. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri tegak. Betul tak? Berdiri tegak. Yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu bukan yang ni tuan-tuan. Yang ni sunat . Yang ni sunat. Takbiratul ihram tu yang Allahu Akbar. Kalau dia tak angkat pun sah, tapi rugilah, tak dapat pahala. Ni sunat. Tapi yang wajib tu Allahu Akbar tu. Berdiri tegak, takbiratul ihram dengan niat. Yang ni serentak tuan-tuan. Serentak, sebab kan kita buat sekali kan. Masa Allah takbir tu mesti berdiri. Dan niat masa takbiratul ihram, betul tak? Niat. Niat takbiratul ihram berdiri tegak. Berdiri ni kalau mampu lah. Kalau sakit bolehlah duduk tuan-tuan. Ni kalau sihat kena berdiri, wajib berdiri. Ada orang tuan-tuan saya tengok setengah masjid. Lah ni tak ada lah, dulu ada tuan-tuan. Di masjid tinggi saya tengok ada orang, dia jalan elok je pegang apa? Kursi kan. Relax. Masa sembahyang duduk. Mana boleh macam tu? Tadi elok je berjalan. Dia kena sembahyang berdiri. Boleh lah, kena sembahyang berdiri. Cumanya bila dia berdiri, katakan berdiri, imam apa? Dia tak boleh berdiri lama. Katakan dia boleh berdiri tapi tak lama. Angkat takbir kena berdiri dulu. Bila rasa dah tak boleh berdiri, duduk lah. Tapi rasa macam boleh berdiri, wajib berdiri balik. Macam tu. Berdiri tegak. Niat takbiratul ihram, berdiri tegak. Lepas tu apa tuan-tuan? Fatihah. Yang keempat Fatihah. Yang kelima rokok. Rokok bukan bacaan. Bacaan rokok tu sunat. Rokok saja. Kalau tuan-tuan tak baca apa pun sah dah, tapi rugilah, tak dapat pahala. Rokok tu mesti dengan kadar subhanallah. Masa tuan-tuan rokok tu senyap, tak makninah subhanallah dalam sesaat lah.
Subhanallah. Dia tuan-tuan kena diam Ustaz, badan tuan-tuan tu. Rokok diam Ustaz semua anggota, kadar tumakninah. Kadar tumakninah ni subhanallah. Kadar itu nah, kadar sebut subhanallah. Dalam satu saat macam itulah tuan-tuan. Lepas rokok, rokok yang keempat. Yang kelima, i'tidal. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, niat, takbiratul ihram, diri tegak, Fatihah, rokok, i'tidal yang keenam, sujud yang ketujuh. Sujud yang ketujuh. Yang ke-8, duduk antara dua sujud. Yang ke-9, sujud lagi sekali kot Ustaz. Bukan. Sujud dah ada tadi. Yang ke-9, bacaan tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir tu wajib mah. Duduk ketika tahiyat akhir tu wajib. Tak kira tuan-tuan duduk lagu mana pun. Bersela ke, tuan-tuan nak duduk lagu apa, macam tahiyat awal ke, tapi sunat duduk macam kita duduk tu lah, tawaruk kan, tawaruk. Tapi duduk untuk bacaan tahiyat akhir. Yang ke-10, bacaan tahiyat akhir. Bacaan tu sampai mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan tahiyat akhir. Kemudian yang ke-11, selawat. Selawat yang mana? Allahumma salli ala Muhammad. Itu saja. Itu rukun. Jangan silap nah, itu saja rukun. Wa ala ali Muhammad, sunat ab'ad. Kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid tu, itu sunat hayat. Sunat ab'ad ni tinggal hilang pahala banyak. Sunat hayat tinggal hilang pahala tapi tak banyak sangatlah. Sunat yang berat, sunat ab'ad. Ingat selawat tu, Allahumma salli ala Sayyidina, tambah Sayyidina, tak tambah pun tak apa, terpulang. Allahumma salli ala Muhammad, itu saja rukun. Wa ala ali Muhammad, itu sunat ab'ad. Banyak orang silap. Orang ingat selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan. Allahumma salli ala Muhammad itu rukun. Wa ala ali Muhammad sunat ab'ad. Sunat yang dituntut. Boleh lah. Dah 11. Yang ke-12, salam yang pertama. Boleh lah. Salam yang kedua sunat. Yang pertama. Bukan yang ni tuan-tuan. Yang ni sunat. Mana salam dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum boleh. Yang terbaiknya Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh lah. Ada orang lagi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada tuan, saya pernah jumpa. Ada tu imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah wabarakatuh makruh. Warahmatullah sahaja. Boleh lah. Assalamualaikum. Dia cara dia macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi paling ni sunat lah. Paling kiri kanan ni sunat. Yang wajibnya Assalamualaikum. Itu yang ke-12. Yang ke-13, tertib. Boleh lah. Tuan-tuan tera lah tu. Rukun wuduk tuan-tuan. Saja sikit-sikit yang ulangan tuan-tuan. Rukun wuduk tuan-tuan. Yang pertama apa? Apa dia yang pertama tu? Pertama niat. Sama jugalah niat. Yang kedua, basuh muka. Basuh tangan, kumuk, masukkan air dalam hidung, itu sunat. Tuan-tuan buat, jangan tak buat dapat pahala. Ni saya cerita rukun je. Rukun ni kalau tinggal batal. Sunat tuan-tuan tinggal sah lagi. Tuan-tuan niat tu yang ambil wuduk, boleh je. Walaupun tak basuh tangan, tak kumuk, masuk air dalam hidung, tak apa. Niat basuh muka. Basuh yang pertama 2 dan 3 sunat. Basuh yang kedua dan ketiga sunat. Basuh yang keempat, kelima makruh. Cukup 1, 2, 3. Jadi niat basuhan yang pertama rukun. Yang kedua, yang ketiga basuh tangan kan sampai ke siku. Basuhan yang pertama 2, 3 tu sunat. Itu yang ketiga. Yang keempat, sapu kepala. Sapu kepala. Sapu kepala tuan-tuan, bukan sapu rambut tuan-tuan. Beza Ada orang rambut panjang. Rambut panjang kan kita sebut sapu 3 helai rambut jadi. Dia ambil wuduk, dia sapu rambut ni. Sah batal. Dia bukan sapu rambut, sapu kepala.
Sebab tu kalau orang botak pun sapu kepala. Cuma kadar sapu dia tu 3 helai cukup dah. Ambil macam ni pun cukup. Sunat satu kepala. Sapu kan bukan basuh lah. Ada orang dia ambil dia basuh kepala tuan, bukan basuh. Sapu, ambil sapu. Sapu kepala tuan. Ambil tuan letak macam ni pun sah lah. Yang penting di kepala, sini ke, sini, atas kepala ni. Sapu kepala, sapu yang pertama. Itu yang ke 4. Yang kelima, kaki. Telinga sunat. Sapu telinga sunat. Kaki. Basuhan yang pertama atas buku lali sampai buku lali, atas buku lali lah. Basuh tu lebih buku lali. Itu yang kelima. Yang keenam, tertib. Betul lah? Tertib. Tapi ada orang dia ambil air semayang, dia basuh kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Boleh ya? Boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Selesaikan kanan dulu. Betul tak? Kanan 1 2 3 baru kiri pula. Tapi boleh je nak buat kanan kiri makruh. Selesai kanan dulu tuan-tuan. Kurang pahala lah. Boleh tuan-tuan? Senang kan duduk kan? Senang Satu lagi, rukun mandi wajib. Apa rukun dia? Sudah haji. Baru semalamnya aku mandi ni. Melawak tuan-tuan. Apa rukun dia tuan-tuan? Mandi wajib. Orang kahwin ke tak kahwin kena mandi. Betul tak kan? Ada masa kena mandi. Baik, jadi tuan-tuan, apa rukun dia tuan-tuan? Kacau kalau tak ingat tu. Yang pertama apa? Tuan-tuan letak jam sini bagus. Ustaz nampak tuan-tuan. Betul tak? Tak payah nak kali tuan-tuan depan ni. Okey tuan-tuan. Yang pertama apa? Pertama niat. Yang kedua? Apa kepala pula ni? Bukan. Pertama niat dah tu. Yang kedua bukan kepala. Tuan-tuan mandi macam mana ni tuan-tuan? Balik ni bini tanya, bang apa rukun mandi wajib? Tak kacau. Isteri ni, suami wajib ajak isteri. Wajib. Kalau tak boleh ajak, kena benarkan isteri pergi mengaji dengan ustazah mana-mana yang pandai. Yang boleh ajak dia. Tak pun buka YouTube ke, ada ustazah hebat-hebat kan. Banyak ceramah hebat-hebat kat YouTube tu. Jadi tuan-tuan, yang pertama niat. Yang kedua adalah simple je mandi wajib ni. Niat dan meratakan air ke seluruh badan. Itu je. Boleh lah. Niat dan meratakan air ke seluruh badan. Itu saja, mudah ya. Ada setengah kitab dia tambah satu lagi. Kena membersihkan badan daripada apa yang menghalangkan air sampai kan. Tak apalah tu. Maknanya tuan-tuan masa mandi, tiba-tiba katakanlah ada nasi ke melekat, cat ke, kita buang lah. Buang masa mandi tu pun boleh. Yang penting air tu sampai. Boleh lah. Air tu sampai. Meratakan air ke seluruh badan. Okey lah. Mudah ya. Puasa tuan-tuan. Ni nak puasa ni. Rukun puasa. Tu dia tu. Nak puasa lagu mana ni tuan? Setiap puasa simple ya. Yang pertama niat. Niat. Semua niat dulu. Niat. Yang kedua apa? Rukun puasa. Pertama niat, yang kedua sahur sunat. Sahur sunat, buka puasa sunat, itu semua sunat. Jangan tak buat dapat pahala. Tapi rukun dia kalau tak buat batal. Niat, dan yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, daripada terbitnya fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Habis. 2 sahaja. Boleh tuan-tuan makna dia apa? Ada orang dia puasa, dia tak semayang, sah puasa dia? Sah, tapi berdosa lah tak puasa. Semayang sah. Ada orang dia puasa rajin, tapi dia tak semayang tuan-tuan. Puasa dia sah, tapi dia berdosa sebab tak semayang. Jadi kena tahan diri, tak boleh makan, tak boleh minum dan sebagainya, perkara yang batalkan. Baik tuan-tuan, saya habiskan. Wasumu syahrakum, puasa di bulan Ramadan. Ni bulan Ramadan amai tuan-tuan. Puasa betul-betul tuan-tuan. Jangan kita puasa nyanyuk tuan-tuan. Betul tak? Apa nyanyuk orang panggil? Nyanyuk apa? Nyanyuk apa benda nyanyuk pula tuan-tuan. Alah puasa makan betul tak tuan-tuan? Ada satu surau saya tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan puasa bulan Ramadan, tuan-tuan pergi kerja, mencangkui ke, pergi bawa mesin padi ke, bawa traktor ke, tuan-tuan balik rumah pukul 2 tengah hari, pukul 1 setengah tengah hari, tuan-tuan dahaga tak tahu nak kata ni, dahaga sungguh.
Tuan-tuan buka peti air, dalam peti air ada fresh orange semalam punya. Bini tidur, anak pergi sekolah. Tuan-tuan minum ke tak minum? Ada jemaah jawab, minumlah Ustaz. Ini iman teruk dah tuan-tuan. Puasa betul-betul tuan-tuan. Dulu saya sekolah ada sebahagian pelajar, saya pernah jumpa pelajar kan di sekolah. Bulan puasa dia boleh buat magic tuan-tuan. Magic bulan puasa. Macam mana magic dia? Dia ambil semayang, dia kumur, ayat tak keluar. Magic. Kita kata nak, dia kata dia minum, dia puasa. Ayat tu pergi mana? Ayat tu hilang. Kumur yang pertama hilang, yang kedua hilang, yang ketiga hilang. Magic. Boleh kalah David Copperfield ni tuan-tuan. Hebat magic dia. Kumur hilang tuan-tuan. Sama dulu budak-budak kan, pergi pasar kan, pergi pasar Ramadan. Balik tengok mak tengok kotiau tinggal separuh. Pergi mana? Magic tuan-tuan. Jadi puasa betul-betul tuan-tuan. Elakkan perkara yang batalkan puasa. Kemudian wa'addu zakat amwalikum, keluarkan zakat. Kita ada duit kan tuan-tuan, ada padi keluarkan zakat. Padi, tuan-tuan, sawit kena zakat ke tak kena ikut negeri tuan-tuan. Kalau di Perlis fatwa depa kena. Perlis sawit kena, durian kena, apa lagi? Harum manis kena. Harum manis di Perlis musim toke-toke harum manis untung 80,000, 100,000. Untung tuan-tuan bukan jualan, untung bersih. Padi tak sampai macam tu. Harum manis kan jual mahal. Tanya orang yang durian, tuan-tuan ada kawan bertukurau kan yang ada kebun. Tanya dia berapa satu musim. Standard 30,000 tu biasa je. Bersih tuan-tuan, ni bersih, tolak pekerja apa semua. 30,000 tu biasa. Orang padi yang sikit kena, hang tak kena. Perlis keluar fatwa kena. Kita belum lagi lah tuan-tuan. Padi kena lah, gandum makanan ruji tuan-tuan. Makanan ruji. Siapa yang ada duit, sama juga yang ada pendapatan tuan-tuan, zakat pendapatan. Kalau dia punya gaji banyak, keluarkan zakat pendapatan. Boleh lah. Dia adalah kiraan dia tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah macam mana pusat zakat kira tuan-tuan. Kalau gaji banyak tuan-tuan, siapa gaji cukup makan ni? Dapat gaji tapi habis untuk anak dan isteri, yang ni tak wajib zakat. Baik tuan-tuan. Kemudian sama juga orang meniaga burger. Meniaga burger, tak meniaga tak ada duit, meniaga ada duit. Ini jenis kes pagi makan pagi, betul tak? Jenis meniaga, tak meniaga tak ada duit. Yang ni pun tak diwajibkan zakat. Kemudian wa atiu umara'akum tadkhulu jannata rabbikum, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu, pasti kamu akan masuk syurga. Taat pada pemimpin, tak kira parti mana pun yang duduk atas. Walaupun kita tengok orang duduk bergaduh, betul tak tuan-tuan? Tak tahulah tuan-tuan, kita tengok pelihara ni, saya tengok saya galing kepala, saya pun tak tahu tuan-tuan. Itu wallahu alam, itu jawapan saya, wallahu alam. Tuan-tuan pandai-pandai tuan-tuan. Masing-masing ada pandangan. Saya ada juga pandangan politik, tuan-tuan ada pandangan politik. Tapi kadang-kadang sampai tu tahap kita kena akui, kadang-kadang kita pun pening tuan-tuan. Kadang-kadang lah kita pun tengok macam mana lah tuan-tuan. Ala kuliah tuan-tuan nak berpolitik, tuan-tuan pilihlah mana-mana parti, ikut tuan-tuan punya iman. Menurut iman tuan-tuan, parti ni baik di sisi Allah, insya-Allah. Silakanlah tuan-tuan. Tafadhalah. Nah gitu ya tuan-tuan, pegangan dia mudah. Jadi tuan-tuan, politik kan tuan-tuan, tak kira ni nak pelihara je. Sekarang ni apa? Yang ada kerajaan kita campuran kan, Perikatan Nasional Ismail Sabri. Saya tak tahu nanti mungkin dia akan naik lain, kita tak tahu. Boleh jadi naik kerajaan ni, boleh naik parti ni, kita pun tak tahu, dia akan bertukar tuan-tuan. Betul tak? Jadi tuan-tuan, tak kira parti mana pun yang naik, kalau dia buat polisi yang tidak bercanggah dengan Islam, wajib taat. Wajib taat. Nah, contohnya lampu merah jangan langgar. Jangan langgar tuan-tuan. Betul? Itu untuk keamanan sama-sama. Mana-mana undang-undang, jangan buang sampah, betul tak kan? Mana lagi undang-undang dia? Jangan tebang pokok di tanah hutan simpan, tak boleh lah. Segala undang-undang yang ditetapkan oleh pemimpin dan tak bercanggah dengan Islam dan Quran dan hadis, wajib taat. Supaya tak jadi celaru tuan-tuan. Macam saya kerja kerajaan tetapkan pakai baju batik hari Khamis, betul tak? Saya kena ikut tuan-tuan. Pasal undang-undang tu tak bercanggah dengan Islam. Tapi kalau buat undang-undang orang perempuan tak boleh pakai tudung, yang ni tak boleh ikut. Pasal bercanggah dengan Islam. Selagi mana undang-undang itu tak bercanggah dengan Islam, dengan hadis, dengan Quran, maka boleh, wajib kita taat supaya kita boleh hidup. Jadi apa? Kalaulah tuan-tuan, katakanlah parti naik ni, parti lain naik. Jadi ada orang tak puas hati, tengok lampu merah, ini kerajaan yang letak ni, mana ada dalam Quran, dalam hadis. Tengok lampu merah dia langgar. Jangan tuan-tuan, mati nanti orang tuan-tuan. Orang lintas mati orang. Jadi undang-undang dunia yang mana tak bercanggah, wajib kita taat. Baik tuan-tuan. Habis tuan-tuan.
Kita terlajak 3 minit lah, cukup sekadar tu. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مثبورا. وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.